Selamat datang. Hari ini kita buat live baru. So, live kita hari ini adalah sains komputer, iaitu CJ ataupun apa-apa je lah yang berkaitan dengan sains komputer. Patut tak kita ambil, patut tak orang join sains komputer punya bidang. Dan sebenarnya apa kalau contoh macam orang budak-budak baru SPM, lepas SPM, dia nak tahu apa tu diploma sains komputer, apa tu degree sains komputer atau IT. So hari ni kita ada dua members dalam kita punya Skills IT punya podcast. So boleh kenalkan diri, saya Rafiq. Okey, yang dua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajwad, Ahmad Ajwad Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Raihan, student dalam CS lah. Right. Okey, macam mana dengan Ajwad? Dia student daripada mana? Student daripada Universiti Malaysia Pahang. Okey, so sebelum kita start, kita akan tengok satu video. Tapi sebelum kita start tu boleh tak terangkan sikit korang punya kursus, lepas tu berapa lama kursus tu dan apa yang korang suka dekat kursus korang? Okey, kursus yang saya ambil, macam bidang yang saya ambil masa UPU dulu, ada 3 dalam UMP ni, ada 3 kursus bidang untuk degree sains komputer. So saya ambil networking, computer science and networking, basically IT lah. Dalam bidang ni, dia masa 2 tahun pertama dia belajar general, belajar semua macam yang dalam video dia cakap lah. Bidang IT ni dia cover banyak. So dalam kursus di lebih kurang 3 sem, dia lebih kepada programming, lebih kepada problem solving, dan macam kita belajar hardware. First kita belajar hardware, contoh macam operating system dengan computer organization, computer architecture. Kita belajar computer architecture, macam mana hardware berfungsi, apa semua. Ini kita belajar programming. So macam saya mula-mula belajar programming, bahasa programming teknik pakai C, dan lepas tu object oriented programming pakai Java. Boleh pasal kat orang lain. Okay. So Raihan lah. Saya student dari UiTM Johor, selamat. Currently saya student SEM 1 lah. Course CS, Computer Science. Around ambil masa dalam 2 tahun setengah, 5 sem. Which means 5 sem lah. Untuk first sem yang mana masuk tu kita akan belajar basic, means teori how computer works, the von Neumann apa semua tu, algorithm, fundamentals of algorithm and data structure lah. Cara buat block programming yang macam ada Visual IDE tu pakai Alice, which means korang kena buat animation apa semua, which is very fun lah. Untuk next sem, programming akan beralih pada detail OOP, Object Oriented Programming, which UiTM pilih untuk Java. Kalau dari segi multimedia, not sure sangat, kena tengok course balik. Sem 2 dah start operating system juga, tapi basic lah. Sem 3 dia dah start ada assembly sikit. Sem 4, Sem 5 dah start ada elective macam computer security, introduction to computer security ke, visual basic programming dengan industry training lah. Sem 5 macam biasa. Okay, so dah ada yang join. Welcome to Asma. Welcome.
Okay, so saya pun nak share juga lah. Saya daripada UiTM juga, tapi UiTM Shah Alam. Saya dulu ambil AI. So apa yang kita belajar dekat AI ni, basically sebenarnya kalau UiTM, dia punya AI dia tak sama macam luar. AI kita memfokuskan kepada sistem engineering sebab nama pun adalah Intelligent System Engineering. Jadi apa yang kita buat, kita belajar software engineering banyak dan AI pun banyak juga. Jadi dia macam seolah-olah ada dua meja. So siapa-siapa yang masuk AI dekat UiTM tak perlu risaulah, ada kita tak bidang AI sebab kita ramai saya punya classmate dulu pun tak semuanya masuk AI. Ada yang masuk sistem engineering paling banyak. Okay. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Haris Salim. Tak ada join tadi dia nak join. Okay, so tadi kita dah tengok video daripada MS Studio pasal apa ni, ada kerja tak design ni, design komputer ni. So ada yang dia kata sebenarnya tak, and then apa ni, tak semestinya. Kalau kita tengok macam sekarang ni semua orang tahu design komputer, tahu IT, design komputer punya graduan tak ada kerja. And then benda-benda ni semua sebenarnya kalau kita tengok bila semua orang perlu pakai benda ni, dah confirm lah mana-mana company pun akan pakai juga. Jadi secara amnya sesiapa yang ambil sains komputer tak perlu risau sangat lah. And then kita rasa macam kalau apa ni, kalau nak kata sains komputer ni tak ada hala tuju memang agak pelik lah sebab bidang pun banyak. Dalam komputer sains ada banyak benda, contohnya macam network, multimedia, apa ni, software engineering dan lain-lain. Jadi terserah pada kita nak pilih mana satu. Okay, so kita nak bincangkanlah pada hari ni apa pandangan untuk video yang kita tengok tadi. So okay, kita boleh start sekarang. Apa pandangan King Raihan ataupun Haris ataupun Ajwad boleh kongsikan pandangan bila lepas tengok video tadi. Kongsikan pandangan. Dia tak unstructured sangat tapi macam ni. Bila lepas kita tengok video tu, kita tengok konteks mula-mula dia kata apa? Pada era ni lah yang dia kata semua student yang macam tak tahu kan, bila lepas SPM ke lepas apa yang dia tak tahu apa itu sains komputer kan, so dia orang tak tahu. So dia lebih kepada apa yang tadi nak cakap, dia tengok orang yang speaker tu sendiri, orang yang cakap tu juga macam mana zaman dia dulu masa dia nak masuk computer science tu, apa pandangan dia juga. Rasanya semua orang akan ada pandangan yang sama kecuali orang yang macam dia dah ada network lah. Contoh macam ayah ada IT ataupun dia ada abang dia yang computer science. Sekarang ni ramai yang ada abang, ada macam ada sepupu, so yang introduce kepada dia orang ni bidang IT ni macam tu. So macam saya ni, saya memang tak tahu background IT mula-mula, tak tahu background IT tak apa. Tapi masa asasi tu, saya punya result untuk, okay, ini soalan untuk pandangan video tu kan. Okay, saya dah jauh sikit tadi, sorry. Video tu dia more kepada journey, dia more kepada cerita kepada audience dia yang journey computer science ni mula-mula macam orang kata senang kan, and then bila bekerja pun senang dapat kerja apa semua. Actually dia kena banyak research pasal peluang pekerjaan, pasal course yang kita nak ambil. Dia macam dia akan buka mata-mata orang yang macam ada perspektif yang lain terhadap IT ni. So diorang research, so diorang kaji apa itu IT dan computer science lebih mendalam sebelum diorang terjun masuk yang ambil degree ke ambil diploma ke dalam bidang IT. Dan diorang kena kaji juga, walaupun diorang baru nak belajar tapi baru nak masuk degree, baru nak masuk diploma, diorang kena kaji peluang pekerjaan. Itu konsep yang bagus untuk universiti ni, supaya kita lebih dekat dengan orang, supaya kita lebih dekat dengan apa yang kita nak terjun, apa yang kita nak belajar tu,
supaya kita lebih kaji kita punya future of pekerjaan. Kita secure ke tak pekerjaan tu? Peluang pekerjaan banyak ke sikit? Itu my 2 cent lah. So saya pass kat orang lain lah. Pandangan saya ni biasa-biasa je lah. Jadi maksudnya setuju tak dengan video tu yang kata apa ni, sains komputer ni sebenarnya ada banyak peluang pekerjaan, dia bukannya limited pada masa ini? Computer science ni adalah salah satu, computer science, IT, computer engineering adalah salah satu bidang yang di mana dia macam tumbuh, company yang dalam bidang ni dia macam tumbuh cendawan tau. Macam banyak company baru yang kita tak pernah dengar pun ada tiba-tiba, ada job dalam company yang kita tak pernah dengar pun, macam tu. So dia macam bila benda ni dah boom, dah meletup dalam Malaysia ni sebabkan IR 4.0 ni, and then lagi pula ada pandemik. So memang peluang kerjaan tu banyak. Dia setuju yang video tu. Okey, kita teruskan kepada panel kedua. Okay, video ni ada kerja ke bidang dia? Okay, first apa yang dia cakap pasal pemikiran dulu tu, pemikiran first saya cakap pemikiran yang lama tu actually sampai sekarang still sama. I don't know why. Sebab bila saya pun ada orang tanya, Raihan ambil course apa? Kata diploma computer science. Ada kerja ke? Best je. Terpaksa ke ambil course tu, ramai sangat kot. Sebab kalau saya mampu jawab sebab dah minat dah lah. Ada kerja ke ambil bidang ni? Setuju. Memang banyak sangat CS ni, kalau ikutkan CS ni dia macam classes paling atas kan ni. So dalam tu dah ada subclass, ada cabang-cabang dia, multimedia apa semua. So kalau bagi contoh paling dekat lah, paling ringan, kata CS tak ada kerja sangat lah kan. Pembuktian yang paling dekat sekali movie lah, kita tengok movie. Itu paling senang, kita movie. Sekarang movie dah tak pakai kamera shoot and run macam dulu. Dia dah ada start ada teknologi VR, dah guna VR apa semua. So benda tu juga memerlukan orang dalam bidang spesifik ni untuk develop benda-benda baru lah bagi revolution dalam film industri. Kalau ikut security pun memang agak banyak, macam Cik Ajwat kata tadi, company-company ni tubuh macam cendawan lepas hujan. So memang never stop. Cuma dalam bidang ni persaingan tu agak kuat sebab terlalu ramai yang ambil kerja bidang IT sekarang ni. So kena as student atau fresh grad kena mention lah why company tu should ambil kita. Apa kelebihan kita daripada orang-orang lain. Contoh kalau macam pergi interview ada 1,000 orang, why dia patut ambil kita daripada 1,000 orang tu. Dia agak ada persaingan kat situ lah. Itu my opinion lah. Okay, so Encik Haris ada apa-apa tambah? Mana tahu berminat ke? Tak. Okay, bagus. Okay, so kita tahu yang ramai yang suka benda IT ni, tapi kan kita bukannya ada pengalaman. Macam contoh kalau seorang tu sebelum ni dia belajar pasal, kita dulu SPM kita ambil sejarah, maths, lepas tu biologi, fizik semua kan. Benda ni semua tak ada satu pun yang berkait dengan sains komputer. Kalau macam medik, kita tahu orang yang minat bio akan masuk medik lah kan. Orang yang minat benda-benda fizik ni selalunya akan masuk engineering. Tapi computer science ni satu benda yang unik lah, kecuali pada masa sekarang ni. Memang banyak sekolah yang dah start buat sains komputer kan. Tapi masa kita dulu tak ada pun benda-benda ni. Tapi mungkin masa macam Raihan ke, tapi tak tahu lah, Raihan ada ambil ke sains komputer? Kejutaan. Okay, so macam mana korang boleh tiba-tiba terniat minat untuk join IT atau computer science dan faham pula apa tu computer science masa nak isi UPU, nak apply masa masuk U dulu? Mulanya terdetik sebab bila tahun asasi
dia ada ciri-ciri kepada seorang yang minat IT. Macam kita ni lurus juga lah, masa tu tak ada kawan mana. And then orang lain perform lah. Kita masa tu ada chemical, ada chemistry, fizik, matematik. Tiga-tiga tu boleh katakan hancur sikit lah. Boleh katakan hancur juga lah result. Tapi dalam CS, masa tu CSC, Computer Science, tapi subjek tu CSC lah. Dia mula-mula belajar pasal MATLAB, guna MATLAB. And then masa tu first time kaitkan matematik yang kita pakai masa SPM tu, math, dalam kita nak buat graf dalam MATLAB. So masa tu biasalah permulaan course tu macam dalam SEM 1 dia belajar Microsoft PowerPoint, macam mana kita nak buat hyperlink apa semua, Microsoft PowerPoint. Lepas tu pergi kepada Excel, kita belajar Excel. Itu biasa kalau orang yang baru nak macam masa matrik ke asasi ke, memang kalau nak journey kepada computer science betul-betul belajar Excel, belajar PowerPoint, and then lepas tu pergi ke MATLAB. And then saya ingat satu waktu ada satu lecture tu. And then lecture ni memang bagus gila, tapi dia lebih tua lah. Dia satu dalam lingkungan 50 tahun macam tu. So dia semua orang akan belajar buku tebal macam ni. Masa asasi tu kita orang belajar buku tebal macam ni lah. So ni buku database kan. Contoh masa asasi atau matrik, korang akan kena hadam buku tebal-tebal macam chemistry, kecuali matematik lah. Matematik memang nipis sikit lah. Kalau kemis, fizik semua tebal. Tapi yang tebal-tebal semua ni saya minat buku computer science sebab saya minat lebih kepada baca macam tu lah. Kalau saya nak diagnose macam apa bidang saya nak terjun lepas ni, saya tahu dah okay, saya akan pergi kepada computer science. Sebab saya mula-mula dia ajar tu ajar pasal network lah. So network tu dah memang rasa macam gila memang. Ni memang pas aku macam tu lah. And then lepas tu result kira minat lah sebab result kira okey dekat situ lah. Lepas tu SEM 2 masa asasi tu kita orang buat sistem macam sistem restoran lah, tapi pakai C lah, bukan sistem pun, tapi pakai IDE Dev C++ macam Coplog tu. So kita orang satu team, masa team tu macam okey lah, semua minat tu buat projek tu. First projek saya kepada computer science macam tu. So lepas tu memang saya ambil computer science dekat UMP, memang dah tekad lah. Asasi memang UMP lah. UiTM Puncak Alam masa tu, tapi dia pindah Dengkil. So Asasi UiTM. Tak, asasi sains, physical. Science engineering. Asasi engineering. Boleh masuk sini. Masuk boleh lagi. Okay. Dia memang masa tu ramai asasi engineering, kira memang ramai gila lah. Asasi engineering dengan sains, dua tu ramai. Sebab tu lah semua spread lah, semua pergi ke U sini, U sana. Kat UMP pun ramai budak asasi macam tu lah. Sebab asasi UiTM ni dia macam matrik sikit kan, dia boleh pergi tempat-tempat lain juga kan. UiTM adalah satu tempat yang mostly kalau sambung ke UiTM ada satu tempat je, rasanya macam Shah Alam kot, kat Shah Alam kat kot. Untuk IT. Okay, tadi Ajwad cakap pasal buku. So sesiapa yang cakap yang okay, CS ni budak-budak tak pandai, budak ni tengok buku tu besar. Ya, betul. Sebenarnya kita boleh kira kalau nampak budak computer science net tu memang faham lah kenapa dia net. Tapi mostly orang pandang budak computer science ni tak bawa buku, bawa laptop je. Bawa laptop. Pen pun tak pegang.
Sebenarnya computer science ni dah asal pada perkataan compute tu. So komputer kan bukannya komputer yang pada zaman ni. Dia sebenarnya daripada perkataan compute, maksud dia pengiraan. So kita banyak juga dari segi math, dari segi algoritma dan lain-lain. Kita bukannya fokus pada buka komputer, repair komputer. Kita bukan benda tu. Semua misunderstanding, misleading semua tu. Tapi sesiapa yang yang pernah tengok buku-buku computer science, dia ada satu benda yang paling best lah, sebab setiap bab dekat belakang tadi tu dia ada macam mind map. So mind map tu dia akan bagi tahu semua benda. Itu kelebihan dia lah. Kalau benda-benda macam medik punya textbook, macam engineering punya textbook, dia tak banyak yang macam tu. Tapi kalau computer science semuanya macam tu. So senang lah untuk kita faham lain-lain, tapi lecturer pun selalunya akan suruh kita baca semua lah. Okay, so ada lagi nak tambah Ajwan? Dah lupa lah soalan tu. Itu macam mana? Tak apa, kalau ni kita sambung pada ni lah, Raihan. Tak, ada sikit. Okay, boleh. Tapi kalau orang yang tengok video ni, yang daripada background lain, kalau nak masuk join computer science ni, dia memang betul macam Rafiq cakap tu. So, saya tunjuk ni. So macam dia macam senang faham sebab diagram lah. Banyaknya diagram. Kalau kita masuk software, lagi banyak diagram. Kalau network ada diagram dia, ada multimedia ada diagram dia. So the way of thinking, macam mana kita expresskan computer science punya pemikiran tu. So macam kita bubuh semua dalam diagram lah. Kebanyakannya macam tu. Design lah. So macam system analysis design, network analysis design. Saya belajar ada. Network analysis design, system analysis design. Banyak design lain. So best lah. Jangan miss benda ni bagus lah. Orang yang macam lepas SPM tu, kalau nak, jangan teragak-agak, jangan ikut kata orang yang macam computer science ni macam apa yang diorang belajar apa semua. Baiki komputer je ke macam tu. Sebenarnya tak.